Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 27 Julai bersama saya Debbie Amanda Padan. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Suri rumah yang layak perlu mencarum dalam skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR bagi menjaga dan melindungi kebajikan mereka. Meskipun Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah tidak menjelaskan secara terperinci berkaitan pelaksanaan skim itu, namun ia disifatkan sebagai jaminan sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini ketika menguruskan rumah tangga. Dato' Sri Fatimah memberitahu skim tersebut juga perlu dimanfaatkan bukan sahaja kumpulan B40 malah kumpulan M40. Beliau berkata demikian bagi mengulas berkaitan rang undang-undang RUU Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam. RUU tersebut dibentangkan Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim khusus untuk suri rumah yang layak. Skim tersebut antara lain akan diselaraskan dengan program iSuri Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berhasrat mengembangkan program pengajian berkaitan kemahiran teknologi digital di Institut Kemahiran Islam Malaysia IKMA Sarawak. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Hakimah Muhammad Yusof berkata, langkah ini bagi membuka lebih banyak peluang kepada para pelajar bergerak seiring dengan kemajuan masa kini. Kita telah mengadakan kerjasama dengan Semtex untuk membantu pelajar-pelajar, anak-anak pelajar kita mendapat kemahiran dari segi teknologi digital, komputer dan sebagainya. Dan kita sedang melihat peluang-peluang lain untuk kita bekerjasama dengan institusi-institusi pengajian yang lain supaya IKMAS dapat lebih berkembanglah pada masa akan datang. Dato' Hakimah berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di kediamannya di Demak Jaya, Kuching. Katanya pertemuan tersebut adalah bagi menjemput Tun Pehin Sri Taib ke Majlis Convocation IKMAS kali ke-18 yang akan diadakan di Dewan Majlis Islam Sarawak pada 9 Ogos depan. Menurutnya, seramai 178 graduan sijil dan diploma dari tahun 2020 hingga 2022 akan diraikan pada majlis tersebut kelak. Terdapat peningkatan kes COVID-19 di Sarawak pada Minggu Epidemiologi ke-29 dengan 437 kes dilaporkan berbanding dengan 367 kes pada ME ke-28. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Oi Chu Hak berkata, sehingga Isnin sebanyak 57,008 kes COVID-19 telah dilaporkan sepanjang tahun ini, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak sebanyak 9,308 kes. Dr. Oi Chu Hak dalam satu kenyataan media menjelaskan kebanyakan kes baharu yang dilaporkan adalah dalam kategori 1 dan 2 dan tidak memerlukan kemasukan ke hospital. Beliau menambah pemantauan Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak juga mendapati kadar penggunaan katil unit rawatan rapi ICU masih berada pada paras yang memuaskan iaitu sebanyak 2.9% dari jumlah keseluruhan pada Ahad lepas. Dr. Oi bagaimanapun menegaskan bilangan kematian disebabkan COVID-19 di Sarawak turut menunjukkan peningkatan dengan sejumlah 8 kes kematian bagi tempoh 1 Julai hingga Isnin berbanding hanya 3 kematian bagi bulan lepas. Sehubungan itu, JKN menyeru orang ramai agar memakai pelitup separuh muka terutamanya apabila berada di dalam premis serta di kawasan yang sesak selain mengekalkan penjarakan fizikal serta menjalani saringan kendiri ataupun di fasiliti kesihatan sekiranya bergejala. Manakala bagi individu berisiko tinggi seperti warga emas, petugas barisan hadapan atau individu dengan komorbid yang telah mendapatkan dos penggalak pertama, mereka juga digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak kedua selepas 6 bulan menerima dos penggalak pertama.
Dalam kenyataan media yang sama, Dr. Oi Chu Hak berkata JKN sentiasa memantau tren kes baharu COVID-19 di Sarawak dan mengambil langkah kesiapsiagaan. Katanya ini termasuk semua fasiliti kesihatan kerajaan di Sarawak yang sentiasa bersedia memberi rawatan dan bantuan kepada orang ramai pada setiap masa. Dr. Uy menjelaskan ini bagi memastikan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di semua bahagian bersedia untuk diaktifkan sekiranya kes meningkat serta menawarkan ubat Paxlovid bagi golongan berisiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk di Pusat Penilaian COVID-19 CAC di klinik kesihatan dan hospital kerajaan terpilih. Tambahnya, golongan berisiko tinggi seperti pesakit yang menghidapi diabetes, darah tinggi, masalah buah pinggang, asma, penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung dan kanser digalakkan tampil untuk penilaian kesihatan bagi ubat penawar tersebut dengan kadar yang segera. Beliau memberitahu senarai CAC di klinik kesihatan dan hospital kerajaan yang menawarkan ubat Paxlovid akan dikemas kini dalam laman sesawang yang tertera dari semasa ke semasa. Seramai 43 orang pegawai bomba bantuan menerima pentauliahan atas komitmen dan pengorbanan berkhidmat kepada masyarakat. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Datuk Hirudin Rahman berkata, dengan pentauliahan tersebut ia diharap akan meningkatkan kualiti perkhidmatan jabatan khususnya dari segi respon time di kawasan penempatan mereka. Datuk Hirudin menjelaskan ini kerana ekspektasi masyarakat terhadap perkhidmatan jabatan itu lebih responsif, cepat dan tepat. Beliau berkata risiko bahaya dan pertambahan jumlah penduduk dan premis yang menyebabkan keberkesanan dari segi response time tidak dapat dicapai kerana taburan dan jumlah anggota sedia ada tidak mencukupi. Beliau berucap merasmikan Majlis Pentauliahan Pegawai Bomba Bantuan Siri 2 Palang 2022 dan perasmian penutupan pertandingan kawat kecekapan UKTK peringkat Zon 6 Sarawak di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng Miri. Beliau dalam pada itu memaklumkan sebahagian besar daripada pegawai bomba bantuan yang tamat latihan akan ditempatkan di dua buah balai bomba yang baru iaitu di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kidurong dan BBP Lopeng membabitkan seramai 16 orang. Manakala selebihnya akan bertugas di BBP Lawas, BBP Asajaya, BBP Semelaju, BBP Seratok, BBP Mukah, BBP Belaga, BBP Tanjung Manis dan pasukan PBB Safety Water Rescue yang ditubuhkan di Telaga Air seramai 10 orang. Beliau juga berharap pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi menerusi latihan 10 hari itu akan dapat diaplikasi dalam tugasan selain bersiap sedia untuk menyertai kursus atau latihan bagi memantapkan kecekapan dan kemahiran. Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak meraihkan 200 rakan strategik dalam program One Moment in Time 2.2 di Kuching semalam. Pengarahnya Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata, ia diadakan bagi menghargai kerjasama rakan strategik sedia ada yang bersama-sama RTM Sarawak menjayakan aktiviti dan program terbitan RTM. Dalam teks ucapan yang dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Azmi Ahmad, beliau juga mengalu-alukan agensi dan syarikat korporat lain untuk mengadakan kolaborasi dalam pelbagai program pada masa akan datang. Jelasnya ia penting kerana menerusi kerjasama ini, pelbagai rancangan serta hiburan yang berkualiti dapat disiar menerusi televisyen dan radio. Beliau berucap demikian pada program One Moment in Time 2.2 di Kuching. Pada majlis itu turut diadakan simbolik penyerahan pakaian penyampai berita dan pengacara program Kupa Kopi daripada pihak Kolej Komuniti Kuching kepada RTM Sarawak. Tabung Baitulmal Sarawak bahagian Seri Aman menyasarkan RM14,000 kutipan tahunan zakat pendapatan gaji ZPG. Susulan itu, institusi berkenaan kini dalam usaha menerang serta menyebar luas kefahaman berzakat kepada umat Islam di bahagian tersebut.
Timbalan Ketua Bahagian Tabung Baitul Mal Sarawak Bahagian Sri Aman Zulhasmi Buhari memberitahu pihaknya kini giat memberi taklimat berkaitan zakat kepada penjawat awam di Sri Aman dan Betong. Ia bagi memberi peluang kepada individu Islam yang berpendapatan gaji menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam berzakat. Ya, kita ada dua peranan Tabung Baitul Mal Sarawak. Pertama, kita diarahkan dalam perundangan yang kita ada untuk mengutip zakat daripada kalangan penjawat awam yang beragama Islam. Sebab itu kita fokus di jabatan-jabatan sama ada sekolah, jabatan sama ada agensi federal, persatuan ataupun negeri ataupun swasta. Maknanya kita datang untuk memberi penerangan dan kita buka kaunter yang mana memberi ruang kepada penjawat awam kita yang beragama Islam bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai Muslim, zakat pendapatan gaji yang kita namakan sebagai ZPG. Beliau ditemui RTM pada taklimat penerangan zakat dan bantuan di Masjid Besar Bandar Sri Aman. Taklimat dihadiri kira-kira 200 warga pejabat pendidikan daerah Sri Aman yang terdiri dari kalangan guru-guru. Menurut Zulhazmi lagi, taklimat itu menerangkan produk atau bantuan yang disediakan Tabung Baitul Mal Sarawak untuk membantu golongan fakir miskin, asnaf atau masyarakat yang kurang berkemampuan. Terdapat lebih 40 produk atau bantuan yang disediakan Tabung Baitul Mal Sarawak bagi membantu golongan berkenaan. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 27 Julai berakhir di sini. Jumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.